Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Handsome datang wiring rumah. So hari ni, kalau anda nak tahu apa isu kita hari ni, jangan lupa subscribe, share dan juga komen. Baik, so kita nak teruskan. Untuk hari ni kita nak share berkenaan timer. So di awal tadi dah nampak kan timer. Jadi apa itu timer? Timer itu adalah pemasa. Pemasa untuk kita tentukan waktu bila beban kita nak menyala ataupun nak on. Kita nak onkan beban kita, contohnya lampu ataupun lampu jalan. Selalunya lah timer ni akan ada di lampu jalan ataupun di panel DB ataupun street lighting punya panel. Tapi boleh juga pasang di rumah. Dan fungsi dia adalah untuk kita onkan lampu kita ataupun beban kita mengikut masa yang kita tetapkan. Contohnya selalunya lah di highway ke di lampu-lampu jalan, dia akan on daripada pukul 7 petang, 7 malam ke 6 pagi ke 7 pagi. So maksudnya dia akan on selama 12 jam. Jadi kita nak share timer apa yang selalu diorang guna. Baik. Timer terdapat dua jenis timer. Pertama, timer analog. Kedua, timer digital. Hari ni saya nak tunjuk cara timer analog. Analog maksudnya kita kena set manual. Secara manually lah. Baik, di tangan saya ni, ini ada sebuah sebiji. Okey. Timer. Baik, timer brand Haiger. Dan ada harga dekat sini lebih kurang dalam 138, 140 macam tu. So anda boleh cari. Baik. Timer ni dia ada model. Okey. So kita gunakan timer brand Haiger yang model dia EH711. Ni adalah modelnya. Baik, di kotak ni kita dah boleh tahu model dia jenis EH711, brand Haiger, dan juga voltage kendalian dia adalah voltan kendalian dia adalah 196 hingga 253 volt. Baik, so kalau dekat Malaysia ni 230 volt boleh gunalah. Kalau bawah daripada 196 ni voltage, timer ni takut tak berfungsi dengan baik. Baik, so dia ada 24 ni hours ataupun 24 jam lah. Sini kita boleh nampak M dia adalah 16 M. Maksudnya ketahanan untuk timer ni, tapi tak digalakkan lah. Bermaksud 10 M ke bawah boleh direct daripada timer. Lebih daripada tu kita galakkan menggunakan kontaktor lah untuk load. Jom kita buka apa ada isi dalam dia. Baik, bila anda dapat satu timer macam ni, anda akan buka timer. Baik, kita buka dulu timer. Kita akan nampak, okey, akan ada satu timer baru nama Haiger. Alright. Timer. Dan juga ada manual di dalam ni. So, kita boleh keluarkan manual. Manual. Dan juga skru dia. Jadi jika anda nak tahu timer anda tu baru atau tak, pastikan skru ni tak dibuka lagi dan tak ada skru di sini. Kalau timer tu dah dibuka ataupun dah digunakan ataupun ada buat mock up ke, maksudnya akan timer baru lah. So ni kotak. Baik, sebelum kita teruskan, kita tengok dulu manual. Ni kita letak tepi dulu. Kita tengok manual. Di manual ni ada tertulis model-model lah. Model-model untuk timer Haiger.
Yang kita gunakan adalah model EH711 lah. Dia akan ada bagi ukuran belakang dia. Kita buka manual, cara nak setting, cara nak bypass. Dan kalau kita buka lagi, nah, so dalam ni ada cara sambungan lah. Okay, kalau boleh tengok cara sambungan kabel. Okay, dia dah tunjuk dah masuk pada bawah. Okay, kita boleh fitting di terminal dia. Ada tak salah saya ada 5 terminal. Dan juga di sini ada diagram dia untuk pemasangan. Tapi saya akan tunjuk jugalah di next video. So hari ni kita nak share apa kegunaan timer ni dan macam mana kita nak tahu timer punya setting je untuk setting masa dia. Pendawaian dia nanti kita akan share dalam satu lagi video. Baik. So ni kita lipat dulu. So manual ni kalau anda dah biasa pasang timer, mungkinlah tak perlu kan. Tapi bagi yang baru ataupun student-student yang baru belajar, sesuai untuk masuk dalam buku log ni. Ini boleh masuk dalam buku log ni. Kalau anda ambil PW1, PW2, PW3 sampai PW4, boleh masukkan buku log, gam je. Atau state, gam. Baik. So kita teruskan ke timer ni. Kita akan mula, first kita buka dululah. Alright. Macam mana nak setting dia. So kita akan share macam mana nak setting masa dia. Alright. So kalau saya selalu, kalau datang original, memang dia dah buat macam ni. Sejam-sejam. Sejam on, sejam off. Sejam on, sejam off. Sejam on, sejam off, sejam on. Baik. Saya akan masukkan ke dalam. Masukkan semua ke dalam. Okay. Jadi tuan-tuan boleh tengok lah. Semua dah ke dalam. Kita tak tahu mana satu on, mana satu off. Baik. Penerangan yang paling penting sekali. Dengar baik-baik ya. Alright. So sekarang jam ni menunjukkan pukul 12. Jam yang di sebelah dalam ni, okay, tak nampak pula 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baik. Jam yang di dalam ni menunjukkan waktu semasa lah. Senang cakap, senang nak faham, ini waktu semasa. Baik. Jadi waktu semasa ni akan ikut pukul berapa anda setting. Contohnya waktu tu pukul 3 petang, pukul 3 lah. Okay, kalau 35 minit, 35 minit lah. Baik. So settle satu bab. Yang kedua, jam di luar. Kalau tuan-tuan boleh tengok, 24 jam. Pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4 sampai pukul 24 jam. Jadi 12 jam di dalam menunjukkan waktu semasa, 24 jam di luar menunjukkan waktu yang kita nak setting, pukul berapa kita nak setting. Baik. Pertama sekali nak setting timer ni, anda kena setting waktu anda nak on dulu. Setting bahagian luar dulu. Bahagian luar ini adalah waktu 24 jam. Maksudnya kalau sini dah pukul 24, sini pukul 1 pagi. Okey, 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi, 11 pagi, 12 tengah hari, pukul 13, pukul 1 tengah hari, pukul 2 tengah hari. Baik. Jadi, kalau kita nak setting, waktu kita adalah pukul, contohnya pukul 7 malam. 7 malam bermaksud pukul 19. Pukul 19. Okay. So, kita keluarkan. Nampak?
kita keluarkan di line pukul 19. Maksud 19 ni pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10, pukul 11, pukul 12. Dan seterusnya lah. So kita nak off pukul berapa? Kalau kita nak off pukul 6 pagi, kita keluarkan di waktu pukul 6 pagi. Baik. Sudah ada 2 tanda. Jadi yang lain tu anda boleh keluarkan terus ikut waktu off anda. Jadi ini kita akan keluarkan. Baik. Sekarang timer anda dah siap setting waktu untuk on dan juga waktu untuk off. Seterusnya barulah anda boleh setting waktu di dalam. Contohnya sekarang pukul 12. Jadi kita kena setting ikut waktu jam kita sekarang adalah pukul 12 tengah hari. Jadi bermaksud timer ini akan berfungsi bila sampai di tanda segitiga ni. Tanda segitiga ni lah waktu lampu anda akan menyala. Baik. Yang ketiga, pastikan waktu di dalam dan di luar ini adalah sama. Sekarang pukul 12, ini menunjukkan 12 tengah malam. Jadi anda kena ikut waktu di sini. Kalau waktu sekarang adalah pukul 12 tengah hari, anda kena cukupkan 1 pusingan lagi. Jangan salah pula. Jadi pusing sampai pukul 12 tengah hari. So baru kedudukan dia betul 12 tengah hari. Kalau pukul 3 petang, anda kena betulkan pukul 4 petang lah. Alright, dah terlajak. So sini pukul 4 petang. Baik. Barulah waktu anda tu akan sama masuknya di sini. Contohnya kita akan buat pukul 7 dia masuk. Alright, dengan punya tang tadi, timer anda dah masuk pukul 7. Seterusnya kita nak test secara manual. Contoh sekarang adalah pukul 10 pagi. Baik, kita boleh tengok sini. Kita boleh tahu waktu yang sebenarnya adalah pukul 10 pagi. Jika pukul 10 pagi, kita nak test lampu kita nyala tak nyala. Selalunya lah kontraktor akan pasang satu switch bypass supaya anda tak usik timer ni. Tapi ada juga kontraktor dia tak pasang pun switch bypass. Jadi bila dia tak pasang, macam mana kita nak test kita punya lampu tu okey tak okey di waktu siang? Takkan kita nak pusing di timer ni kan? Jadi caranya adalah dengan kita pusingkan punat di sini. Punat di sini ataupun ada satu button di sini. Anda pusing lawan jam. Baik, kita pusing lawan jam. Dan dia akan pergi nombor 1. Nombor 1 ini bermaksud on. Dan 0 bermaksud off. Jadi bila anda nak bypass, anda nak test waktu siang, anda pusing je button ni. Bila nak off, anda ikut jam. Dia akan jadi 0 semula. So video kali ni saya hanya tunjuk untuk setting masa di timer kita. Jadi kalau anda nak buat 2 jam sekali ataupun 3 jam sekali nyala padam, anda ikutlah pukul berapa anda nak off. Okay. Contoh sekarang saya buat begini. Okay. Setiap sejam sekali dia akan off. Selalunya kita boleh buat dekat pump lah. 3 jam sekali, 4 jam sekali dia akan tukar. Baik. So saya harap video untuk setting timer ni anda boleh faham. Kalau tak faham, anda boleh komen di bawah. InsyaAllah saya akan cuba bagi penerangan yang lebih detail supaya anda
boleh setting timer sendiri lepas ni. Dan untuk timer ni, jika tak ada supply, kita tak sambung kabel pun lagi, bateri dalam ni tak cas lah. Okay, kalau bateri dalam ni dah cas, dia boleh tahan dalam, bila tak ada supply, dalam 12 jam macam tu. Untuk video yang akan datang, kita akan share macam mana kita nak fitting kabel dalam timer, dan berapa sesuai timer ni nak digunakan. Saya harap video kali ni dapat memberi sedikit manfaat kepada tuan-tuan, dan jangan lupa follow dan share video ni untuk next video cara pemasangan timer. Assalamualaikum.